Okey, selamat pagi kelas. Harap semuanya baik saja ya hari ini. Harap boleh dengar dan boleh nampak apa yang saya kongsikan ya. Baik, kita mula hari ini. So, tajuk hari ini ya, kita akan masuk tajuk yang ketiga dalam bab 3, iaitu sistem pencernaan manusia. Okey, kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Jadi pada tingkatan 2 kita akan belajar tentang satu lagi sistem di dalam manusia. Okey, jika kamu ingat sebelum ini pada tingkatan 1 kamu juga sudah belajar satu sistem dalam manusia, iaitu sistem pembiakan ya. Jadi di tingkatan 2 kita akan sambung belajar tentang sistem yang seterusnya dalam manusia, iaitu sistem pencernaan. Kita panggil dia sistem pencernaan. Okey. Jadi kita teruskan saja kepada maksud pencernaan. Okey, yang ini pentinglah ya. Kena ingat apakah dia maksud pencernaan? Pencernaan makanan ya, pencernaan makanan kita boleh katakan di sini sebagai ia adalah satu proses penguraian makanan yang kompleks dan besar. Okey, makanan yang kita makan ini, makanan yang kita makan dia kompleks dan besar. Contohnya, kalau pagi ini katakan kita makan roti, okey, dan roti itu perlulah dihancurkan, perlulah diurai. Ini maksud dia urai. Urai ini maksud dia kamu boleh katakan sebagai menghancurkan, hancur, pecahkan ataupun uraikan. Ini maksud penguraian. Apa yang kita nak urai, apa yang kita hendak pecahkan, kita hendak pecahkan makanan. Makanan itu kita kena pecahkan dahulu, urai. Ya, sebab makanan ini satu, dia adalah kompleks. Ini yang pertama, dia adalah kompleks dan makanan ini adalah besar. Dia kompleks dan besar. Okey, dan dia tidak boleh diserap oleh badan kita. Jadi kita kena menguraikan makanan dahulu. Okey. Hancur macam mana? Okey, kemudian kita mestilah hancurkan dia kepada apa? Kepada molekul-molekul yang lebih kecil. Molekul yang lebih kecil, ringkas dan boleh larut. Ya, daripada besar kita jadikan dia kecil, daripada kompleks kita jadikan dia ringkas ya, dan boleh larut. Supaya apa? Supaya dapat diserap oleh ke dalam sel-sel badan. Okey, ini maksud dia pencernaan makanan. Okey. Kita kena proses dulu makanan itu. Kalau makanan itu tidak boleh diproses, badan kita tidak boleh menerima nutrien ataupun khasiat daripada makanan itu. Okey, dia mesti proses dulu makanan itu ya. Dia bukan kita kena, tak bolehlah jadi macam tumbuhan ya. Tumbuhan dia senang sebab dia perlukan matahari, air, karbon dioksida, klorofil untuk membuat makanan sendiri. Tetapi untuk manusia, kita kena memproses makanan supaya kita dapat tenaga. Okey, cuba ingat ini ya. Ini maksud pencernaan makanan. Okey. Seterusnya, ini yang pertama ya, yang pertama ini ialah apa maksud pencernaan. Yang kedua, kita masuk yang kedua. Yang kedua ini ialah jenis-jenis pencernaan. Ada dua jenis pencernaan. Yang pertama ialah pencernaan fizikal dan yang kedua adalah pencernaan kimia. Okey, satu fizikal dan satu kimia.
Ingat apa lagi pencernaan? Kita nak hancurkan makanan. Nak pecahkan makanan supaya badan kita boleh dapat dia punya tenaga ataupun khasiat. Okey. Kita tengok yang pertama, A, iaitu pencernaan fizikal. Apa maksud pencernaan fizikal? Pecah makanan. Okey, masih lagi sama. Dia memecahkan makanan dari kepada apa? Kepada cebisan-cebisan yang kecil. Okey. Makanan itu kita makan, kita masukkan ke dalam mulut dan dia akan dipecahkan cebisan yang kecil dengan bantuan apa? Ini tengok betul. Tengok betul-betul ya. Dengan bantuan gigi kita, lidah dan air liur. Gigi, lidah dan air liur ini dia di dalam mulut. Betul. Contohnya kamu ambil roti, katakan, ataupun nasi, ataupun Maggi, bihun, macam-macam lah, betul. Masuk ke dalam mulut, kita apa? Kita apa? Bila masuk dalam mulut, apa yang mulut buat? Kita akan kunyah dia. Betul. Kita akan hancurkan dia. Berapa kali kena kunyah? Kita kena kunyah, kena kunyah betul-betul lah. Ada tak orang bila dia terus saja masuk meroti dalam mulut terus telan? Boleh ke tak boleh? Ataupun ataupun kamu ambil nasi masuk mulut terus telan. Itu tak betul ya. Mesti apa? Mesti kunyah. Betul. Mesti ada gigi, lidah dan air. Ya. Dalam BM kita panggil dia mesti dikunyah lah ya, mesti dikunyah. Kejap mesti kunyah, KU dan telan. Kita mesti kunyah dia dahulu. Kunyah itu maksudnya guna gigi lah. Gigi dalam. Dan dalam mulut juga ada air liur. Dan air liur itu pun tolong makanan itu jadi hancur. Okey. Dan melibatkan peristalsis. Peristalsis ni kamu ingat saja begini. Ya. Peristalsis nanti saya tunjukkan gambar ya, sekejap ya. Saya stop dulu. Entire screen. Okey. Kita tengok apa itu peristalsis. Peristalsis. Kita tengok apa itu peristalsis. Ini peristalsis. Boleh nampak tak nanti ya? Saya cuba open in new. Saya boleh nampak. Ini okey boleh. Ini peristalsis. Ya. Ini adalah peristalsis. Nampak tak dia apa yang bergerak ini? Makanan ini yang bergerak ini adalah makanan. Bila kita sudah kunyah, kita sudah kunyah dalam mulut, dia akan turun bawah pergi ke perut. Ini peristalsis. Dia kita telan dia akan keluar, dia akan apa ini? Makanan ini akan jalan masuk terus ke dalam perut. Ini peristalsis ya. Okey. Saya sambung. Okey. Yang kedua ialah pencernaan kimia. Yang kedua ialah pencernaan kimia. Apa maksud pencernaan kimia? Menguraikan makanan daripada molekul-molekul yang kompleks kepada molekul-molekul yang ringkas. Daripada yang kompleks, ini kompleks, kepada yang ringkas. Dengan bantuan enzim. Dengan bantuan enzim. Maksudnya begini. Lepas kita kunyah, kalau kamu ingat tengok gambar ini, bila dia kunyah, kemudian makanan itu akan masuk ke dalam perut. Dan di dalam perut ini dia ada enzim. Dia akan cuba hancurkan makanan di dalam kimia itu ya.
Nanti saya tunjukkan gambar yang lain kalau ada di sini ya. Okey, sekejap. Ini boleh tak nanti saya tengok dulu ya. Ini tadi peristalsis tadi ya. Ini peristalsis. Tak ada di sini. Enzyme digestion. Macam ini tadi. Kita cuba tengok yang ni ya. Okey. Open image in new tab. Baik. Okey. Yang ini tadi ialah makanan telan. Bila telan dia akan masuk mana? Dia akan masuk ke dalam perut ya. Dia akan masuk ke dalam perut. Dia akan turun bawah makanan, masuk ke dalam perut. Okey. Kemudian dalam perut, ini contoh di dalam perut. Kalau kamu tengok, dalam perut ini dia ada enzim. Dia ada bahan kimia di dalam ni, di tengah ini. Kamu nampak tak yang di tengah ini? Yang warna kuning ini ya. Yang warna kuning ini dia ada enzim ataupun bahan kimia. Dan bahan kimia ini bila makanan masuk ke dalam, dia akan proses makanan itu. Dia akan cuba uraikan makanan itu lagi di dalam ini. Okey. Apa maksud dia? Macam inilah ya, menguraikan makanan daripada molekul-molekul kompleks. Kompleks ni makna dia sekejap. Kompleks ini maksud dia makanan yang besar lah, yang besar, makanan yang besar lah, lebih kurang makanan yang besar dan belum diurai kepada makanan yang kecil supaya masuk ke dalam, supaya badan kita boleh dapatkan tenaga itu. Okey, kita sambung lagi seterusnya. Apakah perbezaan antara pencernaan fizikal A tadi, pencernaan fizikal dan pencernaan kimia? Okey. Perbezaan dia, kita tengok dulu persamaan dia. Yang tengah ini adalah persamaan. Ini apa yang sama. Yang ini adalah apa yang sama ya. Ada saya tuliskan nombor 1 lah ya. Nombor 1 ni dengan nombor 2 ialah dia punya persamaan. Apa dia persamaan? Berlaku pemecahan makanan. Ya, sama. Dan yang kedua berlaku di dalam salur pencernaan. Okey. Dan apa yang berbeza? Okey, pencernaan fizikal berlaku di dalam mulut sahaja dan dia tidak melibatkan enzim. Apa tadi enzim? Enzim tadi ialah bahan kimia yang berada di dalam perut. Ya, dia hanya fizikal. Fizikal maksud dia menggunakan apa tadi? Masih ingat tadi? Fizikal tadi dia menggunakan apa? Dia menggunakan gigi. Kemudian gunakan lidah dan gunakan air liur. Okey, menggunakan lidi sebab gigi, lidah dan air liur ini berada di dalam mulut. Kita pecah-pecahkan makanan itu ya. Kemudian pencernaan kimia dia berlaku di dalam mulut, bukan di orang kata mulut pun berlaku pencernaan kimia ya, sebab ada air liur. Air liur itu ya, sebab air liur ni dia ada enzim juga. Okey. So, pencernaan kimia di dalam mulut, di dalam perut, duodenum dan di dalam usus. Dan dia melibatkan enzim. Enzim tu ialah bahan kimia ataupun satu bahan yang dikeluarkan oleh badan untuk memproses makanan, untuk menguraikan makanan.
Dalam perut ini dalam perut ni dia ada enzim dia. Okey, lebih kurang macam inilah ya. Kalau saya boleh tunjukkan video stomach acid and food reaction. Kalau boleh saya tunjukkan video macam mana ni? Ada tak dia punya GIF dia? Macam inilah. Saya tunjukkan video sekejap Lebih kurang macam inilah. Ya. Ini ialah perut dan ini adalah makanan. Dalam perut ini dia ada bahan kimia dan ada enzim. Apabila makanan masuk ke dalam perut, enzim ini dia macam asid dia akan cuba pecahkan dia akan cuba pecahkan makanan di dalam perut, dan ini namanya pencernaan kimia. Ini merupakan contoh pencernaan kimia. Okey, dalam ini dia ada asid dan dia akan bukan saja dia memproses makanan bukan setakat dia mencernakan makanan, dia juga kalau ada bakteria ataupun kalau ada mikroorganisma pun akan mati apabila masuk ke dalam bahan kimia ini. Ini nama dia pencernaan kimia. Okey. Baik. Sekarang pukul 8.21 Okey. Ini kamu boleh baca sendiri. Kita sambung ni yang terakhir yang last sekali. Struktur sistem pencernaan manusia. Struktur sistem pencernaan manusia. Kamu kena ingat, ini dia bahagian-bahagian dan fungsi serta makanan itu, serta kita panggil dia sebagai urutan aliran makanan. Okey, kita tengok satu persatu, nanti kamu cuba baca buku Apakah struktur sistem pencernaan manusia? Yang pertama, mulut. Yang kedua, kelenjar liur. Yang ketiga, esophagus. Yang keempat, perut. Yang kelima, duodenum. Yang keenam, usus kecil. Yang ketujuh, rektum. Yang ke-8, dubur. Yang ke-9, usus besar. 10, pankreas. 11, pundi empedu. Dan 12, kita panggil dia hati. Okey, ini antara sistem pencernaan untuk manusia bahagian-bahagian yang kamu kena tahu. Kemudian dari sebelah sini ialah aliran makanan itu. Bagaimana aliran makanan itu bermula? Mula dari mana? Yang pertama, mula daripada mulut, kemudian dia pergi masuk ke dalam esophagus, kemudian pergi kepada perut. Pergerakan ini kita boleh panggil dia pergerakan makanan itu. Mula-mula makanan masuk ke dalam mulut, kemudian dia pergi melalui esophagus, perut, kemudian pergi duodenum, kemudian pergi usus kecil, kemudian dia pergi usus besar, pergi kepada rektum dan pergi kepada dubur. Dan ini adalah pergerakan ataupun urutan aliran makanan. Okey, cuba cari ada apakah dia food flow. Kita cuba cari dia punya animasi in human. Okey, ada tak? Ini lebih kurang macam inilah Saya cuba besarkan. Apa ini? Ini dia
nampak dia pergi mana? Sini ya. Oh, laju ni. Tak apa. Pergi mulut, lepas tu esophagus, perut, usus kecil, usus besar, rektum, kemudian pergi ke anus. Ini laju. Ini nak tunjuk kamu sajalah ya. Macam mana makanan itu bergerak. Tapi biasanya lama ke sekejap proses makanan ini kamu rasa? Kamu rasa proses ini lama ke sekejap saja? Apa rasa? Dan proses ini ya, kadang-kadang lama dan kadang sekejap. Biasanya kalau makanan lamalah ya. Kalau air sekejap saja. Kalau makanan mungkin dia ambil masa beberapa jam untuk proses. Okey. Baik. Okey. Kita berhenti setakat itu sahaja. Nanti kita akan jumpa lagi pada hari apa? Sekejap. Kita akan jumpa lagi pada hari Khamis. Ya, Khamis besok sebab ada bantuan 100. Kalau cepat, kalau habis kita boleh mula. Tapi tak apalah ya, besok tengok bagaimana. Kalau ada kelas nanti saya beritahu. Kalau tidak ada kelas pun nanti saya beritahu. Okey. Jadi kita habis setakat ini. Latihan saya akan beri kemudian. Okey, latihan saya akan beri kemudian. Okey. Jadi itu saja untuk hari ini. Kamu boleh keluar daripada kelas inilah ya untuk kelas yang akan seterusnya. Okey. Itu saja hari ini. Terima kasih. Boleh keluar daripada kelas. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Nanti jumpa. Bye-bye.